tidak mengindahkan, tidak menghormati 但 itu 是他 semua. 们完全不要遵守，没有尊敬。 Saudara, jadi di sini kita melihat anak-anak Eli itu identitasnya adalah disebut sebagai Belial, orang-orang dursila, dan kelakuannya itu tidak menghormati Tuhan. 那么这两个孩子，大家都称呼他是贝利亚，但是他的行为完全不尊敬神。 Saudara, apa saja contoh dan buktinya? 那么有一个证明他们是一个不尊敬神的人。 Nah, saudara-saudara, anak-anak Eli ini punya kuasa yang besar sebenarnya. 那么伊利的两个孩子有很大的势力。 Nah, saudara, kalau berbicara tentang kuasa yang besar itulah bagi kuasa rohani, saya teringat dengan film ini, saudara. 如果讲到这个属灵里面的势力，我就记得这个影片， Ada yang nonton ini film tahun 2003, saudara ya. 这是2003年的一部影片， Judulnya Bruce Almighty. 那么 Bruce Almighty。 Nah, saudara, ceritanya adalah si Bruce ini mendapat dia marah lah sama Tuhan gitu, dia sebel sama yang namanya Tuhan itu. 故事里面说，这个 Bruce 他对神发怒， Lalu Tuhan datang hampiri dia. 那么神来到他面前， Oh, kamu pikir enak ya jadi Tuhan? Nih, saya kasih kamu kuasa, kamu jadi Tuhan sekarang, 他 kamu 告 punya 诉 Bruce kuasa. 说：“你以为做神很容易？那么我给你这个权利，成为一个神。” Nah, saudara, saya tanya, kalau saudara jadi Bruce gitu ya, punya kuasa mujizat seperti Tuhan gitu ya, kita pakai untuk apa, saudara? 我们请问你，如果你有这个做神的权利，你拿来做什么？ Nah, saudara, Bruce ini pakai untuk hal-hal receh, saudara, jadinya. 那么 Bruce 就把这些权利弄来玩耍。 Ya, begitu dia pulang selesai, dia datang ke kafe. 如果他已经做工作，他就来到酒吧， Lalu dia pesan sup tomat. 他就成为一个糖， Ya, sup tomat untuk sarapan ya. 他要吃早餐。 Nah, lalu waktu dia minum itu sendoknya, waktu dia datang nggak ada sendoknya begitu ya. 那么如果要吃的时候，他没有汤匙， Lalu dia bilang, permisi, saya minta sendok. Sendoknya keluar sendiri dari mulut ya. 他 Langsung. 就从他要这个汤匙，汤匙从他的口就出来。 Nah, lalu begitu dia makan, dia hirup itu ya, supnya wah ternyata panas sekali. 那么他喝汤的时候，汤非常的热， Lalu dia teringat apa yang bisa saya lakukan ya. 他就想他要做什么。 Wah, lalu muncullah cerita sekolah minggu ini, saudara ya. 那么这个就这个主日学的一个故事， Saya belah laut merah ini ya, sup tomat ini saya belah begitu 他 ya. 有这个红糖，他要打开。 Nah, saudara, ini kuasa yang dia pakai, kuasa sebesar itu untuk dinginin sup tomat, saudara ya. 那么他的全能，他用来在糖里面玩 Nah, 耍。 saudara, yang dilakukan anak-anak dari Eli nggak jauh dari ini, saudara, kira-kira. 那么伊利的两个孩子跟这个 Bruce 一样， Korban yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan dipakai untuk kepentingannya sendiri. 那么献祭这个祭物应该是为神献祭的，他拿来为自己用。 Saudara, kalau melihat bagian ini, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam. Jadi anak-anak Eli ini juga punya hamba. Bawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga, ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. 每一个人献祭都带着很多的肉来献祭，但是这个两个孩子的佣人先用叉子把这个肉先插好，插到肉的时候，第一个插到就是他们的肉。 Nah, saudara, apa yang salah dengan ini? 那么，请问他们做错了事情吗？ Bukankah imam punya hak atas daging? 那么这个祭司对这个肉有他的 Nah, kita 权 perlu 利。 belajar perlahan ya mengenai bagian ini. Ada hukumnya, saudara. 我们慢慢来想，因为这样的做法有他的律法。 Nah, saudara, di Ulangan 18 itu dikatakan hak imam itu ada, betul memang ada. 是，那么祭司的权利有， Tapi ada bagian tertentu, saudara. 但是在一定的事情上 Di situ， 他有 dikatakan 权利， paha depan, kedua rahang, dan perut besar. 可能也是因着他的两个腮，他的这个跟他的里面的这个牛的肚子。 Nah, saudara, yang dilakukan oleh anak-anak Eli, dia ngapain? Dia pokoknya dia tusuk apa aja yang dia dapat, dia ambil. 但是伊利的两个孩子随便乱插进去，有插到什么东西就是他的。 Nah, saudara, sebenarnya sistem seperti ini pun
itu bisa dibela, apalagi zaman dulu. 这样的事情应该是能够替他们辩护，尤其是以前的时代。 Bukankah yang acak itu Tuhan berkehendak di sana? 那么他随便乱插，就叫做意思是说这个神的意思。 Nah, saudara, penulis Samuel tahu jelas pikiran itu. 那么写这个撒母耳记上的，他知道什么事情。 Nah, makanya dilanjutkan ayat 15-nya seperti ini. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ianya siapa? Imamnya. Sudah terbayangin, persembahan yang diutamain siapa? Imamnya. Ia tidak mau menerima darimu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja, minta mentahnya saja. 那么当这个肉烧了以后，祭司的仆人来，他要拿这个肉说，他不是要先烤，因为两个孩子要生的吃。 Jadi boro-boro yang udah direbus dia cucuk, bahkan yang mentah pun dia minta yang bagus-bagus. 那么已经煮了，他也是要；生的，他也是要。 Saudara, tentu ini melanggar firman Tuhan. 这是违反神的这个真理。 Hukum Allah tercatat dalam imamat, dikatakan anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah. 那么在利未记也是说，连亚伦的孩子也是应该要把祭物在祭坛上烧。 Saudara, saya membayangkan kebejatan seperti ini kalau di zaman ini kira-kira begini, saudara. 我想，如果这样的动作，这个时代来说， Saudara, nanti setelah ini akan memberikan persembahan. 接下去我们要奉献。 Lalu nanti saya ke belakang, saya samperin asyir-asyir itu. 我到后面告诉那些受奉献的人， Dengan bendahara juga mungkin ada di belakang. 可能在后面也是有财政， Lalu saya bilang begini, 我就对他们说， minta cepeannya dong. 我就告诉他们，小钱100的 Gua nggak mau 我 terima 拿， yang bukan cepean. 我不要，如果没有100这个的数目的这个钱， Lalu asyirnya nanti akan bilang juga, oh jangan dong, jangan dulu. 那么可能受奉献的说，你不要先拿这个钱， Harus masuk dulu, dicatat, nanti baru dipakai. Dipakai pun bukan kamu yang pakai dari gereja yang mengolah. 那这钱先进到这个办事处里面，以后再给教会用，不是你用。 Lalu saya bilang, enggak, harus kasih sekarang, kalau enggak saya pukul kamu. 我说不，我现在要拿，如果我没有得到这个钱，我要打你们。 Saudara, itu yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, bukan? 这就是伊利两个孩子所做的行为。 Bahkan itu orang-orang di sana berusaha mengingatkan mereka. 其实是周围的人常常提醒他， Loh, bukannya harus dibakar dulu, jangan ambil dulu. 你不要先拿这个肉，应该先烤了、熟了，你才拿。 Bahkan sebenarnya sudah agak kompromi ya, barulah kau ambil sesuka hatimu. Harusnya ada bagian tertentu ya. 其实已经能够告诉他们，你能够拿你的肉。 Lalu mereka katakan, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. 这个两个佣人就说：“我要现在拿，你不拿，我要抢。” Saudara, maka Alkitab memberikan komentar dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. 所以圣经就说，这两个孩子在上帝的眼中是犯了最大的罪恶， Sebab apa? Sebab mereka memandang rendah, tidak menghormati. 因为他们完全没有尊敬神。 Saudara, sayang sekali Imam Eli punya anak ini sah secara garis keturunan. 这可惜这两个孩子在这个传统他们是合格的， Tetapi mereka tidak menghormati penugasan keimaman itu. 但是他们对这个祭司的位置完全没有尊重， Mereka tidak menghormati hukum Allah, meski sudah ditegur bahkan. 他们没有遵守神的律法，虽然已经提醒他们， Mereka tidak menghormati jabatan yang Allah percayakan kepada mereka. 他们没有尊敬神给他们的地位， Malah memanfaatkannya untuk intimidasi demi kepentingan pribadi. 用自己的权利在做那些不应该做的事情。 Saudara, mari kita refleksikan sebentar bagian ini. 在这一处，我们开始思想， Saudara, setiap kita punya penugasan, meskipun bukan imam, tapi bagaimana kita menjalani panggilan kita. 我们每一个人都有责任，我们如何实行神的护照？ Apakah kita menghormati
Allah di dalam menjalani panggilan kita? Apakah kita menghormati panggilan yang Allah percayakan? 上帝呼召我们，我们应该要遵守、尊敬神的呼召。 Saudara, kita tahu tentang hukum Allah, tapi apakah kita menghormatinya? 我们知道神的律法，我们应该要遵守神的律法。 Apakah kita abuse jabatan yang kita miliki, baik di pekerjaan, di gereja, dimanapun kita berada, bahkan mungkin di rumah demi kepentingan pribadi? 所以，是不是我们随便利用上帝给我们的责任来做我们所自己需要的东西？ Saudara, yang kedua, 第二， kita akan melihat Samuel. 我们看撒母耳。 Saudara, tadi dalam bahasa Mandarin dibacakan ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 所以在第18节，撒母耳是一个孩子，穿着细麻布衣服的，侍立在耶和华面前。 Nah, saudara, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Samuel itu masih anak-anak, 在这里，我们就知道撒母耳是一个孩子， bukan imam resmi tentu saja, 不是正式的祭司， dan juga bukan keluarga dari imam besar. 也不是这个祭司的家人， Tapi dia melayani Tuhan. 但是他服侍神。 Saudara, menariknya di sini dikatakan Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. 在这里告诉我们，撒母耳是服侍耶和华，是在服侍耶和华面前。 Jadi di sini bukan melayani hanya di hadapan manusia. 在这里不是说他服侍在人的面前。 Nah, saudara, ini mungkin waktu kita kecil gitu ya, kita sering gitu ya main kalau sama guru gitu ya, di depan kita hormat gitu ya, di belakang kita suka ngenyek-ngenyek gitu ya, kan bisa terjadi. 可能以前我们小的时候，我们常常做了一些小动作，以至于我们侮辱别的人。 Nah, saudara, tidak terjadi pada Samuel hal ini. 但是撒母耳不是这样的人， Dia melayani sebagai gaya hidup, 他不是因为他的工作， lalu dia melayani dengan kesungguhan. 他用真正的、很严肃的侍奉神， Karena Tuhan melihat hati. 因为神是看我们的心。 Saudara, Tuhan lebih tertarik pada arah hidup kita dibanding status dan jabatan kita. 神更想知道我们心所做的，比起我们在教会的地位。 Kita lebih tertarik kemana, saudara? 如果我们是怎么想， Kita lebih kepengen dihormati karena arah hidup kita atau karena status dan jabatan kita, saudara? 我们很想人家尊敬我们，因为我们所做的，或者我们要想人家尊敬我们，因为我们的地位。 Oleh sebab itu, saudara-saudara, menghormati Tuhan itu bukan soal status atau posisi, tetapi tentang hati dan relasi. 那么尊敬神不是因着你的教会的地位，但是尊敬神，因为你的心向神。 Saudara, kita melihat tadi ya dua tokoh ini, 我们看这个两个人物， anak-anak Imam Eli, wah mereka dihormati, ditakuti, disegani. 伊犁的两个孩子，大家都怕他。 Tetapi justru Allah berkenan kepada Samuel yang punya hati, punya relasi dekat dengan Tuhan. 但是因着撒母耳他的心转向神，上帝就喜悦他。 Yang satu imamnya Yahweh, 这是其他的是耶和华的祭司， yang satu cuma pelayan di hadapan Tuhan. 这个第二个是只有在耶和华面前服侍神的， Tapi dia lebih diperkenan. 但是神能够喜悦撒母耳。 Saudara, tahun 2001 ada film yang saya sangat suka, judulnya Training Day. 2001年有一部影片叫做《Training Day》， Ini aktor favorit saya, Denzel Washington. 那么这个 Denzel Washington 是我最爱慕的明星。 Saudara, kisahnya ini adalah polisi senior yang mengajar polisi junior yang diperankan Ethan 在 Hawke. 这里有一个故事，就是一个警察，老的警察训练年轻的警察。 Nah, ternyata polisi senior ini yang sangat berprestasi ini 老警察很多的功劳， ternyata tidak sebersih itu juga. 但是他的工作、他的动作不是非常的好。 Jadi untuk menekan angka kriminal, 为了要这个犯罪的事情越来越少， justru dia mengontrol aktivitas kriminal itu. 所以他就开始一直注意这些犯罪的事情。 Dia pegang itu gembong-gembong narkoba itu dia pegang. 对那些恶人，他就有一定的关系。 Saudara, ada satu frase yang sangat menarik bagi saya. 有一件事情我觉得很有兴趣，
Dia katakan seperti ini, untuk melindungi para domba, kamu harus tangkap serigalanya. 他说，如果你要照顾你的羊，你应该要抓住那个大的狼， Dan kamu harus jadi serigala untuk tangkap serigala itu. 那么你应该要成为狼，才能够捉住其他的狼。 Saudara, pakai kita demikian. 有一个讲这样的事情， Apakah semua orang harus punya jabatan, status, dan posisi, sementara melupakan bahwa kita sebenarnya ini identitasnya adalah domba? 是不是我们每一个人要有移动的地位？其实我们每一个人都是羊。 Bukankah keberadaan gembala itu jauh lebih penting daripada status untuk menjadi serigala itu? 那么牧羊人更重要，比起他成为狼。 Saudara, Hofni dan Pinehas itu sah secara jabatan, tapi mereka tidak mengenal gembalanya itu. Mereka pilih jadi serigala, tapi tidak kenal gembalanya. 他们知道他们的地位，但是他们常常认为适用他的地位做其他的狼。 Saudara, mereka ini kaum privilege sebenarnya. 他们其实是一些流氓， Saya pikir mereka lahir udah kenal Allah, punya jabatan lagi, 他们被生出来知道是祭司的孩子， tapi tidak mengenal Tuhan. 但是他们不认识神。 Saudara, agama dan status bisa saja diterima secara waris, Nama- namun menghormati Tuhan belum tentu otomatis. 宗教与地位可能是上面传下来，其实他认识或者不认识神是另外一个问题。 Itu yang pertama, saudara, bukan Itu sekedar sih, status atau posisi, tapi tentang hati dan relasi. 这不是地位问题，乃是我们信的问题。 Yang kedua adalah bukan sekadar sibuk kegiatan, tetapi nyata dalam ketaatan. 第二，不是我们一直忙碌一些的事情，但是我们要真正顺服神。 Saudara, berapa banyak orang Kristen tertipu dengan sebuah fakta bahwa kalau kamu melayani rajin, kamu artinya taat. 那么很多人就忘了，如果你好好很勤劳侍奉主，就意思说你是遵守神。 Saudara, padahal sikap kita di dalam pelayanan itu jauh lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. 其实，在我们侍奉神的态度，比我们侍奉神的工作更重要。 Saudara, berapa banyak orang yang aktif di dalam gereja tapi tidak hormat kepada Tuhan. 很多人他们很积极在教会里面，但是他们完全不尊敬神。 Berapa banyak orang yang aktif di dalam gereja justru untuk mencari penghormatan terhadap diri sendiri, bukan untuk menghormati 很 Tuhan. 多人勤劳在教会里面，为着要得着很多人的这个尊敬。 Saudara, Samuel itu tidak punya jabatan, bukan dari keturunan imam besar, tapi dia tetap membantu imam untuk melayani Tuhan. 撒母耳没有地位，但是他仍然帮助祭司的工作。 Dan dia melakukan pelayanannya itu dengan setia dan konsisten. 他侍奉主，遵守这个顺服主，尊重主， Yang ini jauh lebih susah, saudara. 这是最难的事情。 Saudara, saya waktu di seminari pernah ditanya sama seorang dosen saya, 当我在神学的时候，一个教授问了我 kalian siap nggak kalau nanti pelayanan di gereja disuruh beresin kursi?：“ 你们有没有预备心，在教会工作时你安排那些椅子？” Oh, kami anak tingkat 1 waktu itu ya, siap pak, siap. 我们那个时候还是年轻，我们就告诉教授说，我们能够遵从。 Siap nggak nanti kalau udah lulus tetap beresin kursi? 虽然我们已经成为一个毕业以后的神学生，我们仍然能够安排这些椅子， Siap pak, siap. 每一个事情都准备做出来。 Wah, lalu dia tanya lagi, nanti kalau kalian udah jadi pendeta, tetap mau nggak beresin kursi? 但是如果你做了一个牧师，你仍然要不要安排你的椅子？ Suara siapnya makin senyap, saudara. 那么这个预备心的声音越来越小。 Lalu tanya, nanti kalau udah mau emeritus, pelayanan 25 tahun, 40 tahun, saudara udah tua, tetap nggak mau beresin kursi? 如果你已经退休的话，你仍然能够安排教会的椅子吗？ Diem, saudara, kelasnya. 那声音就完全消失。 Saudara, yang susah itu setia dan konsisten, saudara. 最后最需要的事情，你对神的忠心。 Oleh sebab itu kita dalam menghormati Tuhan pun harus setia dan konsisten. 那么，如果你要尊敬神，你应该要遵守，并且有恒心。 Saudara, dan Samuel itu taat di hadapan Tuhan. 撒母耳在神面前是尊崇神。 Saudara, mungkin setia dan konsisten itu mudah kalau misalnya hal yang kita sukai misalnya. 你说你能够忠心，你能够恒心，如果那个工作你喜欢的， Saudara, tapi ketaatan itu melakukan sesuatu yang mungkin kita juga tidak suka, yang berlawanan dengan kedagingan kita. 但是 bahkan. 我们尊崇神，有时候对我们的心比较对立。 Saudara,
Samuel itu dari kecil mengenakan efod. Nah, efod itu sebenarnya lambang kekudusan, kebersihan, ketaatan juga. 那么撒母耳从小他的义父是义父的表示他一个圣洁并且尊重神。 Saudara, ada sebuah film yang judulnya Hacksaw Ridge ini dulu ada, saya lupa tahun berapa, saudara. 还有一部影片就是 Hacksaw Ridge， Nah, ini dari kisah nyata, saudara. 这是一个事实。 Nah, ini menceritakan seorang bernama Desmond Doss. 这有一个人叫做 Desmond Doss， Dia ini seorang prajurit beragama Kristen, dia aliran Advent. 他是一个这个军人，他是一个基督徒。 Nah, dia merupakan bisa dibilang yang terbaik dalam kelas Platonnya itu ya. 他是一个基督徒，他是一个无孙界的一个会友。 Jadi ketika dites fisiknya, dites juga kepintarannya, intelektualnya, wah dia selalu ada di paling atas. 当他在被这个考察的时候，他常常有好的成绩。 Wah, atasannya senang sekali. 那么他的这个上级非常喜欢他， Ini nih calon yang bisa memenangkan peperangan ini. 这个是好的军人能够胜利在这个战场上。 Namun sebagai Kristen Advent dia punya satu peraturan. 但是这个基督徒他有一个这个法律， Dia punya batasan yaitu no guns, tidak ada senjata. 他说他做军人，但是他不能带武器， Dia tidak mau angkat senjata. 他不要带武器。 Bahkan ketika hanya tes tembak target dia tidak mau angkat senjatanya. 虽然只有考的话拿枪，他不要拿枪。 Wah, atasannya sangat marah. 那么他的上级非常生气， Bagaimana mungkin kamu jadi prajurit tapi tidak mau angkat senjata? 你成为一个军人，但是你没有拿枪。 Lalu dia katakan satu kutipan yang sangat menarik. 他讲了一句话， Dia bilang begini, Sir, when others taking lives, I will saving lives. Pak, waktu orang-orang lain mengambil nyawa, biarkan saya menyelamatkan nyawa. 别人要拿人家的生命，我是生命给人家。 Dia berkomitmen untuk jadi paramedis, tenaga medis di tengah peperangan itu. 其实他是一个医生在战场上， Dan dia bertugas ketika perang lawan Vietnam. 当他们跟越南战争的时候， Bahkan ada satu momen dia menolong pasukan lawan. 一个时候他救了敌人的军队。 Nah, saudara, apa ujungnya ketika dia melakukan ketaatan demikian? 最后如何他的结局？当他遵守他的意思的时候， Setelah dia mendapat penghormatan langsung dari Bapak Presiden pada saat itu. 那个时候他就得着一个奖章，从总统给他一个奖状。 Saudara, Samuel pada saat itu di ayat 26 diberikan komentar seperti ini. 在撒母耳第26节又告诉我们， Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 撒母耳渐渐长大，耶和华一人越发喜爱他。 Saudara, jadi ketika kita taat dan juga aktif di dalam kegiatan, tentu kita akan disukai oleh Allah dan juga manusia. 弟兄姊妹们，当我们真正遵守主的话，遵行主的话，我们神就能够我们能够讨神的喜悦。 Saudara, yang ketiga, 第三， bukan sekadar kasih yang melimpah, tapi juga harus tidak salah arah. 不是我们要用爱来爱其他的人，但是你的走的方向不要走迷了路。 Saudara, seringkali permasalahan kita itu bukan soal kita kurang kasih, 常常我们面对的事情，不是说我们没有爱心， tapi kasih kita yang salah arah. 但是我们的爱心用错地方。 Dan menghormati Tuhan bisa salah. 你遵从神，但是也能够态度不对。 Saudara, mari kita bandingkan kedua orang tua ini. 我们拿这个两个人的这个比例， Hana dan Elkana juga Eli. 一个哈拿，一个是伊利。 Kita lihat di ayat 19. 当我们看19节的时候， Sana dikatakan setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia pergi bersama-sama suaminya mempersembahkan korban sembelihan tahunan. 他母亲每年为他做了一件小外袍，同着丈夫来献年祭的时候带来给他。
Saudara, jadi ini baju sincaknya Samuel nih saudara ya. Setiap tahun dikasih baju untuk pelayanan saudara. 那么这是新的衣服，每一次侍奉的时候，他就得做一个新的外袍。 Nah baju untuk pelayanannya sama siapa? Sama papanya mempersembahkan korban. 他怎么样侍奉？他跟他的父亲一起献祭。 Saudara, tapi dalam tindakan ini betul memang Samuel itu dikasihi, tapi tentu di balik itu mempersembahkan korban itu untuk menghormati Tuhan. 但是这个撒母耳他得着父母亲的爱，但是他献祭是献给神。 Saudara, bagaimana dengan Eli? 那么伊利怎么样呢？ Saudara, ayat 29 Allah sendiri berkata kepada Eli seperti ini. 29节，神对伊利说。 Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? 为什么你爱我？你爱你的孩子比起爱我，并且给他们长得更肥。 Saudara, sangat menyedihkan ketika saya baca bagian ini. 当我读了这一篇的时候，我心里非常的伤心。 Imam Eli itu melayani dengan sangat baik. 那么伊利是一个祭司，他侍奉的非常好， Bahkan ia memberkati Hana dan Elkana, dan berkat Allah itu betul-betul hadir dalam kehidupan keluarga ini. 所以他祝福伊利加拿，他也祝福哈拿。那么他所祝福的真正的实行出来。 Tapi justru berkat Allah tidak hadir dalam keluarga mereka. 他说神没有在他们家里， Karena apa? Karena tidak menghormati Tuhan. 因为哈拿没有遵守神、尊敬神， Karena Eli tidak menghormati Tuhan. 因为伊利没有尊敬神。 Mungkin ia menghormati Tuhan, tapi ada kesalahan di sini. 可能他是尊敬神，但是有其他的事情他们做错了。 Engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. 因为你尊重你的儿子，过于尊重我， Saudara, inilah kasih yang salah arah. 这是一个错误的方式爱人，但是爱错了。 Saudara, Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan, bukan karena tidak tahu hukum atau tidak pernah menegur. 伊利尊重他的孩子，比起尊重神，不是说他不知道，但是他没有警告过他的孩子。 Saudara, tadi kita tidak bacakan ayat 22 sampai 25, di situ kita bisa melihat Imam Eli menegur anak-anaknya. 24到25那时，我们也知道看伊利怎么样责备他的孩子。 Saudara, tapi di sisi lain di ayat 29 kita melihat bahwa Imam Eli pun mengambil bagian persembahan yang dicuri itu, yang dipalak itu ya dengan kekerasan itu. 但是在29节，我们看到以利也是帮忙他们取了那些被偷的肉， Jadi bukan karena tidak tahu hukum atau tidak pernah menegur, 不是说他不知道怎么样什么法律，或者没有责备他的孩子， tetapi karena keserakahan 但是心里有贪心， dan juga karena pertalian yang mengalahkan kebenaran. 也是因着他们是父子的关系。 Saudara, bagaimana kita menggunakan kasih itu? 那么我们每个人怎么样利用这个爱心的事情？ Bagaimana kita menggunakan hormat itu 我们怎么样利用尊敬人？ kepada saudara kita, 对我们的兄弟姐妹， kepada orang tua kita, 对我们的父母亲， kepada anak-anak kita, 对我们的孩子们， kepada rekan-rekan kerja, 对我们的同工， kepada atasan 对我们 kita. 的上级， Saudara, gagal menghormati Tuhan 我们已经失败，我们不能尊敬神。 seringkali terjadi bukan karena kita berulah, 我们常常说，我们常常发生这样的事情，不是因为我们做错事情， bukan juga karena kasih yang kurang melimpah, 不是说我们不够爱心， tapi justru karena kasih yang salah arah. 但是我们的爱心用错方法。 Saudara, hormatilah Tuhan. 你要尊敬、尊重神。 Saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh ini, 如果我们看这些圣经的人物， saudara, kita melihat Eli itu sah, 我们看伊利是合格， namun gagal. 但是失败。 Kita melihat anak-anak Eli sah, tapi ditolak Tuhan jelas. 我们看伊利的孩子也是合格，但是神不要他。 Kita melihat Samuel, wah dia dipakai Tuhan, tapi Bukan. tidak sah. 我们看撒母耳，他侍奉神，但是还没有合格。 Saudara, kita punya satu pribadi lain, 我们有其他的方面， yaitu Yesus Kristus. 那就是耶稣基督。 Dia sah, dia diterima oleh Allah Bapa, dan dia
taat sepenuhnya. 耶稣基督合格，神也是接纳他，他也是成为神所喜悦的。 Dia adalah pribadi yang sempurna. 他是一个完全的神， Dia punya otoritas, dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia punya segalanya. 他有全能，他有权威，他有各种各样的在他身上。 Saudara, tapi di tengah semuanya itu dia tetap menempatkan Bapa di atas segalanya. 在这些事情的上面，他仍然高举神， Dia tetap taat, dia tetap hormat kepada Bapa. 他仍然尊崇，他仍然尊敬神。 Dia tidak pakai kekuasaannya itu untuk hal-hal yang receh, tapi dia gunakan untuk mengasihi kita dan taat kepada Bapa. 他不用他的权利做其他的事情，但是他用他的权利爱我们大家。 Kasihnya tidak salah arah, saudara. 他的爱不错方向。 Saudara, Ibrani 10 ayat 11 sampai 12 berkata, 在希伯来书4章11节告诉我们， selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang untuk mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 犯祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。 Saudara, hormat kita itu penuh dosa, saudara. Kalau di ayat 11 dikatakan juga. 如果在这一节告诉我们，我们尊敬也是有罪恶在里面。 Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 但是我们献祭一个祭物，我们就得着除罪。耶稣基督替我们代罪。 Saudara, duduk di sebelah kanan Allah itu adalah posisi tertinggi, saudara. 坐在神的右边是一个最高的地位， Dia layak mendapatkan segala penghormatan. 他能够得着他各种各样的尊崇。 Jadi Kristus adalah Allah yang layak kita hormati. 基督耶稣是我们应该尊崇的神， Dia juga adalah teladan kita. 他是我们的好榜样。 Karena Kristus kita dimampukan untuk hormat sepenuhnya kepada Allah. 因着有基督耶稣，那么我们配得，我们尊重我们的神。 Saudara, tapi dengan ini kita juga tahu 但是这一次我们也知道， bahwa Kristus datang bukan hanya sebagai teladan penghormatan, 基督耶稣来不是单单要做人的榜样， tetapi penebus kegagalan kita dalam menghormati 但是他 Tuhan. 救赎我们的罪恶，让我们能够尊敬神。 Oleh sebab itu kita yang telah ditebus oleh Kristus, 所以我们已经蒙基督耶稣救赎的人， mari hormati Tuhan dengan kesungguhan. 让我们真正遵守我们的神，用我们的心。 Mari kita menghormati Tuhan bukan lagi dengan mencari status atau posisi, tapi dengan hati dan relasi kita kepada Tuhan. 我们尊崇神，不是因着我们要找我们的地位，我们尊崇神是因着我们爱我们的神。 Bukan sekadar sibuk dalam kegiatan, tapi itu nyata dalam ketaatan kita. 我们虽然很忙碌，但是我们要表现真正敬畏神， Bukan sekadar kasih yang melimpah, 不是单单用爱来分享， tapi harus arahnya juga benar. 但是爱的方向要对。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan sekali lagi melalui firman-Mu. 感谢主，因为接着你的话再次提醒我们。 Kami bersyukur kami yang seringkali gagal untuk hormat ini tetap mendapatkan kasih dari-Mu. 感谢主，虽然我们常常失败，但是我们得着神的爱。 Kami mengingat betapa kami seringkali gagal, 我们记得我们常常失败， tapi Engkau tetap mengasihi kami. 但是你仍然爱我们。 Kiranya Engkau yang terus menolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh meneladani Kristus. 求主帮助我们，让我们继续不断像耶稣。 Kristus yang sungguh-sungguh menghormati Bapa 耶稣基督真正尊敬他的父， dan telah menebus kegagalan kami juga. 并且能够救赎我们的失败。 Allah Roh Kudus, tolong kami. 求圣灵 Ketika 帮助 kami 我们， lemah, kuatkan kami. 赐我们得着坚固。 Ketika kami tergoda untuk mencari penghormatan bagi diri kami sendiri, 但我们常 Engkau, 常因着地位， Engkau yang boleh mengingatkan kami. 你要提醒我们， Murnikan hati kami ya Tuhan. 求你帮助有好的这个动机。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。